لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, dihormati orang tempatan, imam, fungsi, Al-Jatun Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa kita semua datang ke dalam majlis ni, dalam hidup kita, untuk menyebut nama Allah walaupun sekali, satu nikmat dan kurnia Allah yang sangat besar. Nak sebut nama Allah sekali pun satu kurnia Allah yang besar. Sebab ada orang yang lalui hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, dia diberi kehidupan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, diberi rumah, diberi mak ayah yang baik, diberi isteri yang baik, diberi anak-anak, diberi keluarga, diberi kenderaan, diberi kesihatan, tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi semua sekali. Tidak ada kerugian yang lebih malang, lebih dahsyat daripada melalui hidup ni tanpa kenal Tuhan. Tuan-puan, kita rasa, tuan-tuan sekalian, kita rasa dapat sebut nama Allah sekali ni macam biasa, sampai kita rasa macam dah tak ada erti dah. Macam kita sebut tu sekadar kita sebut je, atau kita dengar nama Allah tu pun rasa sebab kita dah selalu dipilih dalam nikmat ni, kita rasa macam tak ada apa-apa. Tapi tuan-puan sekalian, yakinlah untuk sebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup ni satu nikmat Allah yang besar. Dia yang bawa kita semua datang sini, dia bawa kita datang sini. Saya selalu bila ceramah kan, selalu kata bila Allah sayang kita, dia pilih kita datang untuk duduk dalam majlis, membesarkan dia, mengagungkan tentang dia. Itu ada istimak, saya datang lambat. Istimak kan datang lambat. Tiba jumpa di RSM kan, dia peluk saya, dia kata, Ustaz, dia ajuk bila Allah sayang kita, bila Allah sayang kita, dia pilih kita untuk duduk dalam majlis, membesarkan dia, dalam majlis membesarkan dia, dalam istimak ni Allah pilih kita. Bila dia cakap macam tu, saya selalu dengar balik tu sampai terfikir-fikir. Kita selalu cakap, saya selalu ulang macam tu sampai tak rasa apa-apa. Tapi hari tu tiba di RSM sebut tu, saya rasa terfikir, sedih. Saya datang lambat. Walaupun ulama datang jauh-jauh, datang nak bagi nasihat pada kita. Uzur-uzur, tua-tua datang bagi nasihat. Susah payah. Dia bukan suka naik kapal terbang macam kita suka naik kapal terbang. Dia susah payah datang naik kapal terbang. Dia pun tak ada, bukan macam ialah muda-muda pergi jalan-jalan pergi negara orang. Mereka dah tak ada keinginan macam tu, dah berumur, dah tua-tua, naik kapal terbang pun sakit, macam-macam penyakit. Tapi dia sanggup naik kapal terbang nak bagi nasihat pada kita jauh-jauh. Tapi kita yang duduk dekat-dekat je, tak sampai berapa minit start kereta boleh sampai, tapi kita sampai lambat. Jadi saya pun terfikir, betul lah, bila Allah pilih kita, kita boleh duduk sini. Bila dia tak pilih kita, kita tak boleh duduk sini. Jadi nak sebut nama dia walaupun sekali, satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab tu benar-benar bersyukur daripada hati kita, dan daripada hati kita yang paling dalam, terima kasih pada Allah sebab dia memilih kita untuk kenal dia. Sebab tu hidup tanpa kenal Tuhan tu musibah yang paling besar. Ada orang miliki semua dalam dunia, semua nak jadi macam dia, kekayaan, harta benda, kemasyhuran, semua dia ada. Tapi akhirnya mereka pun nampak setelah memiliki semua tu, kat sana tak ada kebahagiaan, tak ada ketenangan. Bukan saja nak tak dapat akhirat, belum tahu nasib macam mana, tapi kat dunia pun tak ada semua tu. Wallah, Allah sendiri kata dalam Quran, wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, sampai habis ayat tu. Allah kata orang yang berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati mereka. Dunia ni luas tapi jadi sempit. Rumah mereka besar tapi sempit. Kereta besar tapi jadi sempit. Mereka ada semua benda dalam dunia tapi jadi sempit. Berjalan macam tak berjalan, tak ada rasa nikmat hidup ni. Nanti berjalan tak ada rasa. Ada isteri kat sebelah tapi hati kosong, tak pernah tenang. Ada anak tak pernah tenang. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, jalan selamat untuk semua manusia ini ialah bila kita kenal Allah sebagai Tuhan. Yang kita selalu dengar Nabi tengok orang Badui tu nak balik kampung, datang-datang tak ada apa nak balik lah. Datang-datang Mekah Madinah tengok tak ada apa nak balik. Masa dia nak balik, Nabi tahan dia. Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu satu kalimah? Dengan kalimah ni kamu lebih kurang berjaya, bahagia. Nabi selalu tahan mana-mana orang, Nabi tak akan lepaskan dia. Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu satu kalimah? Dengan kalimah ni kamu berjaya, kamu bahagia. Dengan kalimah ni kamu selamat.
Nabi jumpa orang-orang raja-raja, orang pembesar-pembesar Quraisy, orang kaya-kaya. Dalam kata lain, semua dunia ni dia ada dah. Tak ada apa dalam dunia dia tak dapat. Nabi beritahu orang besar-besar ni, nak tak aku beritahu kamu satu kalimah, yang dengan kalimah ni apa yang kamu paling nak dalam hidup pun Allah boleh beri pada kamu. Allah buat orang bukan Arab akan duduk di bawah kamu. Nabi beritahu cuma satu kalimah. Nabi dengan penuh yakin beritahu pada semua orang cuma satu kalimah. Apa kalimah tu? Bila mereka ucap, kehidupan mereka semuanya berubah. Tuan-tuan sekalian, kita telah ucap kalimah ni sekian lama, tapi malang kita tidak menyedari kita ada kalimah ni, dan kita tidak mengusahakan supaya kalimah ni datang ke dalam hati kita. Kalimah yang kat lidah kita ni macam mana turun ke dalam hati kita? Benar-benar kita yakin tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Seluruh makhluk dalam dunia, orang siang malam besarkan duit. Tak ada duit, matilah saya. Tak ada duit, habislah saya. Tak ada ni, matilah. Tak ada ni, habislah saya. Kita semua diwajibkan, perintahkan oleh Allah untuk berusaha dalam dunia. Wajib berusaha. Tapi kesalahan kita ialah kita lupakan Tuhan yang jadikan usaha ini. Kita lupakan Tuhan yang memberi hasil daripada usaha kita. Kita lupakan Allah yang bagi semua sekali. Sebab tu seorang sahabat, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah. Dia tertinggal perang Badar, dia sedih. Orang dulu tak dapat berjuang di jalan Allah, sedih. Orang dulu tak dapat berjuang di jalan Allah, tak dapat berdakwah, dia rasa sedih. Tak dapat dakwah, kawan-kawan tak datang masjid. Orang tak kenal Tuhan, ajak kenal Tuhan. Orang jauh pada kebaikan, tak dapat buat dakwah, rasa sedih. Hari ini tak tahu semenjak bila, secara umumnya orang Islam telah tinggalkan dakwah ni. Lebih malang lagi, orang-orang Islam semuanya secara keseluruhan, kita tidak menganggap lagi dakwah ni tidak menganggap dakwah ni satu perintah Allah. Dan orang Islam meninggalkan dakwah ni tanpa rasa sedih. Ada orang kata dakwah, tinggal dakwah, tak ada rasa apa-apa, tak bersalah, tak rasa berdosa. Macam mana kita jadi manusia paling mulia dalam dunia, tapi kita biarkan orang lain masuk neraka? Macam mana kita jadi orang paling mulia dalam dunia, agama paling betul, kita biarkan? Sebab tu surah mula-mula turun, surah Iqra, suruh kita belajar ilmu. Surah apa? Surah Ya Ayyuhal Mudaththir, suruh kita buat dakwah. Islam ni tak pentingkan diri sendiri. Mula-mula surah nombor 2 turun, suruh buat dakwah, suruh pegang tangan orang lain. Jangan masuk syurga seorang-seorang, pegang tangan isteri kita, bawa dia masuk syurga. Jangan lepaskan anak kita, jangan pernah terlepas. Jangan pernah putus asa dengan anak-anak kita. Jangan putus asa, pegang anak-anak kita bawa masuk syurga. Jangan putus asa kepada jiran-jiran kita. Sayang semua orang, pimpin mereka datang masjid. Dia tak suka, dia marah kita, dia benci kita, kita sayang dia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia hina dia. Penghinaan yang kita tak boleh nak gambar, nak dapat ungkapkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berjuang untuk agama ni. Nabi SAW benar-benar berjuang untuk agama ni. Tuan-tuan dikasihi sekalian, Anas bin Nadar jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Orang dulu buat kebaikan, nak tunjuk pada Allah. Kita pernah tak dalam hidup, sejujurnya, ada orang tanya suatu orang alim, Ustaz, macam mana nak tahu kami ikhlas ke tak? Orang alim tanya, cuba tanya kat diri sendiri. Mufti Zainal Abidin, cuba tanya diri sendiri, pernah tak kamu buat sesuatu untuk Tuhan kamu? Kamu asyik tanya kan, Allah terima saya ke tak, terima ke tak? Pernah tak dalam hidup kita sendiri tanya diri kita? Pernah tak masa kita melangkah keluar rumah kita fikir apa yang Allah nak daripada saya? Pernah tak kita buat macam mana saya nak sukakan Tuhan saya hari ini? Selalu kita jalan, saya sendiri pada kecil kita fikir apa orang kata, jiran kata, apa bos kata, majikan kata, apa orang ni kata, apa ni kata, apa isteri saya kata, apa suami saya kata, apa orang kata. Daripada kecil hidup kita, habis tanya-tanya apa orang kata kat kita. Semua orang tanya apa orang yang kata kat diri dia. Tapi pernah tak kita terkesan dengan pujian orang, kejian orang? Pujian-kejian orang tak buat kita naik atau kita jatuh. Orang puji ke, orang suka ke, orang tak suka, tak buat kita jadi mulia. Macam mana nak bagi mulia? Dia punya berak kencing dia pun dia Allah yang urus. Takkan dengan perkataan dia kita jadi mulia. Takkan dengan perkataan kita jadi hina. Jadi perkataan orang lain tak buat kita jadi mulia, tak jadi hina. Dia beri mulia, Allah beri mulia, tak ada siapa boleh beri hina. Dia hina kita, tak ada siapa boleh beri mulia. Dan keadaan dunia hari ini kan, zaman kita macam-macam handphone bagai ni, lagilah kita terkesan dengan apa orang kata kat kita. Kita patut beritahu diri kita, kita tak payah peduli apa orang nak kata kat kita. Apa orang kata kat kita tak beri kesan. Yang selamatkan kita dulu daripada longkang tak kenal Tuhan, yang keluarkan kita, kutip kita, Allah. Dia yang kutip kita, dia jaga kita daripada dulu sampai sekarang. Kalau dia tak beri kita Islam, dia tak beri kita kerja dakwah, kita tak nangis depan dia. Nangis depan Allah ni nikmat. Dapat cerita ke Allah apa jadi dengan hidup kita, nikmat, tempat pergantungan.
Sebab tu orang banyak negara yang hidup tak bertuhan, mereka bunuh diri, mereka hancurkan diri dia. Ada orang ada agama tapi macam tak ada agama. Sebab tu dia kata matilah saya, habislah hidup saya, tak ada apa dah tinggal, musnahlah hidup saya. Sebab dia ada agama tapi dia tidak bertuhan, tidak yakin kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, apa jadi pada Anas bin Nadar? Dia kata saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama. Dia kata depan Nabi, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah, saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Apa jadi? Dia pergi perang Uhud. Kita dengar masuk Uhud, musuh datang daripada atas bukit. Anas bin Nadar duduk bawah, dia tengok, dia pun naik atas. Dia kata kat sahabat dia, aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Dia terdengar perbualan kata Nabi wafat. Perang yang sangat kita dengar pun 70 sahabat mati syahid. Ada sahabat, ada keluarga dikutip mayat keluarga dia yang lain bersepah-sepah. Nabi SAW sendiri jatuh pengsan. Nabi tak sedar, muka Nabi kena besi tercengkam begitu. Muka Nabi SAW berdarah. Nabi jatuh sampai Aisyah kata begini teruk, ada yang lebih teruk daripada ni? Nabi Aisyah tanya pada Rasulullah SAW. Nabi tahu cerita Taif. Tapi tuan-tuan sekalian, Anas bin Nadar naik kat bukit, musuh datang, cuma kematian. Bila dia naik, dia memang nak tunjuk pada Allah. Dia tak peduli dah apa nak jadi. Orang kata begini, Nabi dah wafat, mungkin Islam dah kalah, macam-macam perbualan, tapi dia tak peduli. Dia naik ke atas bukit, terus serang musuh. Dia kata apa? Aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Macam tu orang beriman. Saya terbau syurga daripada saat berjuang di jalan Allah. Saya terbau syurga saat bangun malam menangis depan Allah. Saya terbau syurga saat kita berkorban untuk agama. Saya terbau syurga saat saya berkorban jiwa perasaan saya untuk bimbing keluarga saya dengan Islam, dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang dia dah kata kat jumpa, dia kata saya dah tak sayang isteri saya, sekarang saya nak ceraikan dia. Tak ada apa baik. Dia orang jumpa Sayyidina Umar, beritahu isteri saya tak sayang, tak cinta dia, saya nak cerai dia. Nabi tanya dekat apa, Sayyidina Umar tanya kat dia, bu, isteri kamu mengandung bersalin anak kamu? Dia kata ya. Sayyidina Umar heran, tak faham macam mana satu orang boleh tak sayang satu orang yang mengandung bersalinkan anak dia. Macam mana boleh tak sayang, tak bimbing, tak nak, tak niat. Sebab tu kita bukan kahwin untuk kita nak. Kita kahwin untuk bimbing pasangan kita untuk tuju pada Allah. Jangan lepaskan siapa-siapa pun sekitar kita, keluarga kita. Bawa mereka semua berjuang di jalan Allah. Jangan lepaskan dia. Sungguh-sungguh kita merayu. Macam dunia, orang nangis. Kita nak nangis tunjuk ke Allah. Dia naik, Anas bin Nadar perang sehingga 80 tikaman bahagian depan. Kita dengar 80 luka bahagian depan. Anas bin Nadar. Bahagian depan 80 luka. Dia syahid. 80 tikaman. 80 tikaman bahagian depan je. Tak tahu macam dia boleh hidup 80 tikam, boleh berjalan lagi. 80 tikam. Bukan tikam main-main, perang punya tikam. Tuan-tuan tahu macam mana tikam yang nak bunuh, 80 tikam bahagian depan luka. Tapi akhirnya dia mati syahid. Allah SWT puji Anas bin Nadar. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah firman, wa minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Mukmin yang sebenarnya, lelaki mukmin yang sebenarnya siapa dia? Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Siapa orang yang menepati janji kepada Allah? Orang yang menghidupkan agama, orang yang meninggikan kalimah Allah dalam dunia, nak supaya semua manusia masuk syurga macam Nabi SAW. Orang yang meninggikan kalimah Allah, mengajak manusia dengan kasih sayang, dengan pengorbanan, perjuangan, korbankan kehendak diri kita. Allah puji apa dia? Sebahagian daripada mereka telah gugur syahid, dan sebahagian daripada mereka menanti untuk gugur syahid, dan mereka sedikit pun tak mengubah janji mereka kepada Allah. Siapa tuan-tuan yang benar janji kepada Allah? Siapa tuan-tuan yang benar janji kepada Allah? Orang yang benar janji pada Allah, dia tak sanggup tengok agama ni mati begitu saja. Rumah orang terbakar, semua orang sedih. Tengok kereta apa-apa jadi musibah. Satu kereta kan jalan raya selalu highway, accident sikit jalan ke belakang, belah sini semua jam. Orang risau. Tengok apa-apa musibah, tengok orang tak makan, tak minum, kita kesian. Kita patut kesian. Habis kita tidur terkenyang, jiran lapar, Allah tanya. Tapi hari ini ada 5 bilion manusia dalam dunia yang tak kenal Allah sebagai Tuhan. Dan kita langsung tak rasa sedih. Macam mana kita lalui hidup ni? Lihat manusia mati tanpa iman, kita tak sedih. Tentu kita tengok orang, doakan dia. Tengok orang bukan Islam, doa. Tengok orang Islam, kita bangunkan orang Islam, sedarkan orang Islam. Kita kena berakhlak macam akhlak Nabi SAW. Berdakwah macam Nabi. Sedia untuk bangunkan agama, makmurkan masjid. Sampai Nabi SAW, hadis Abu Daud, kalau orang pegang tangan Nabi, Nabi takkan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia.
Kalau orang bercakap dengan Nabi, Nabi tak potong dia bercakap sehingga dia habis bercakap. Kalau orang ada hajat, Nabi tak pernah biarkan dia balik tanpa dapat sesuatu. Dikatakan orang Badui ni tak ada adab, tak ada akhlak. Orang kampung-kampung, dia lah cara hidup dia macam tu, kasar. Tapi setiap kali jumpa Nabi, orang Badui ni kebanyakannya lepas jumpa Nabi, dia akan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jumpa Nabi sekejap mereka ucap kalimah. Paling kurang orang Badui jumpa Nabi sekejap, dia datang-datang kasar kan, tumbuk Nabi, tolak Nabi. Paling kurang orang Badui ni selepas tinggalkan Nabi, dia akan menjerit begitu terkesan dengan sifat dan akhlak Nabi. Dia akan kata, kami tak pernah jumpa, aku tak pernah jumpa lelaki macam Muhammad ni. Kalau betul ada agama dalam dunia ni, pasti agama lelaki ni betul. Sepanjang balik dia jumpa semua orang, dia nak beritahu tak ada orang lebih baik daripada baginda Nabi SAW. Dia beritahu pada orang kampung, tak ada orang lebih baik pada Nabi SAW. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, bayangkan kalau kita yang bertemu dengan Nabi SAW, dia manusia yang berbual dengan dia pun orang boleh faham agama ni. Berbual dengan Nabi pun, bercakap sekejap je, orang kata kalau ada agama, inilah agama lelaki ni. Begitu baik berbual, berjalan, berselisih, memandang, doa, kerisauan Nabi, semuanya terkabul. Apa Nabi ucapkan, semuanya cuma untuk sebab hidayah. Untuk tu apa-apa kita buat, Maulana Yusuf Al-Khandahlawi kata, setiap kali kita susah, kita sedih di jalan Allah, kita ditimpa musibah, kita ada keinginan-keinginan kita tak dapat disempurnakan ketika kita sedang berjuang di jalan Allah, kata Mufti Zainal Abidin, kita dah tanda tangan, Syekh Yusuf Al-Khandahlawi, dia kata ketika tu Allah nak dengar apa kita nak, Allah nak dengar apa doa kita. Adakah kita doa seperti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ke tidak? Ada tak doa sama macam mereka? Ada satu alim dekat India, dia tengok satu jemaah mewah tengah bergerak, tiba-tiba orang kata pergi, siapa nak, dia bersuruh pergi tengok jemaah ni. Sekali bila tengok-tengok tengah malam, dia dengar dalam jemaah ni ada yang tengah-tengah malam lapar, bangun, dia kejut kawan sebelah dia. Dia kejut-kejut, dia kata kat kawan dia, saya lapar. Misap, saya lapar, saya tak makan. Saya lapar, saya belum makan lagi. Sekali ketua dia kata apa? Yang sahabat dalam jemaah tu kata apa? Dia kata, tadi Misap kata, kita jalan keluar jalan Allah, kita kena belajar lapar. Macam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lapar. Kalau kita susah, kita nangis pada Allah, minta lapar kita, wahai Allah, sebab lapar saya, berilah hidayat pada semua orang kampung ni untuk dekat pada Engkau. Bila dengar ni, alim tadi menangis. Dia kata, saya dah hidup sekian lama, saya belajar sekian lama, tapi saya tak pernah dengar ada satu orang biasa, orang alim sekalipun, yang boleh tengah malam lapar nangis kata, ya Allah, kalau ada kebaikan, pahala untuk lapar saya ni, berilah hidayat pada mana-mana orang lain datang pada Islam. Macam tu. Sebab tu ustaz dah hantar minta pelajar-pelajar dia yang susah-susah tengah malam lapar, kena gigit nyamuk, tak ada duit, tidur sebelah madrasah susah, tak makan, tak ada tangan. Ya Allah, sebab lapar kami ni, berilah hidayat pada semua orang dalam dunia. Ya Allah, nyamuk yang gigit kami, dan dengar kan, nyamuk yang gigit kami, biarlah terbangkan mereka, gigit orang mereka. Biar darah kami bertukar dengan darah orang mereka, supaya orang mereka dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Jadi ini orang Islam, dia sayang semua orang, penuh kasih sayang. Cuba tanya anak-anak kita, sayang orang Islam, sayang orang Cina, dia pun dah senyap, sayang ke tidak? Sayang tak orang Hindu, sayang ke tidak? Senyap. Sayang tak Buddha, dia pun tak tahu cakap sayang Buddha ke tak? Sayang tak Kristian, tak tahu cakap sayang ke tak? Sayang tak orang Yahudi, tak tahu cakap ke tak? Anak orang Islam cuma sayang orang Islam je. Tengok orang lain, tadi cara sekolah rendah semalam, tanya siapa sayang tak? Semua tak boleh cakap. Islam je, paksa-paksa, tak ada angkat tangan je. Dia cuma sayang orang Islam je. Dan sebenarnya kita kena sayang semua manusia dalam dunia ni. Sayang orang baik itu perintah Allah, sayang orang alim itu perintah Allah. Allah suka. Sayang orang jahat juga perintah Allah. Kita benci maksiat dia, kita sayang orang dia. Dan ni kemuliaan orang Islam, bila kita sayang semua dalam dunia. Kalau tuan-tuan kita tengok orang kita rasa sayang, tu tanda kita ada sikit-sikit jiwa macam Nabi SAW. Bahkan dia sayang orang yang belum lahir dalam dunia. Orang belum lahir lagi pun dia sayang. Duduk-duduk dia kata, aku rindukan saudaraku. Duduk-duduk pun dia rindu saudaraku. Duduk-duduk terfikir. Yang kita dengar Nabi duduk pada tidur, Nabi mimpi, Nabi tersenyum, nampak ada jemaah orang Islam pergi dakwah satu tempat, naik kapal Islam ke tempat yang jauh. Duduk-duduk tersenyum. Itu kegembiraan Nabi. Tidur je risau ke orang lain, sayang orang lain. Aku rindukan saudaraku. Dia sayang orang yang belum lahir dalam dunia. Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Betul, kamu sahabat. Aku rindu saudaraku 3 kali. Nabi dengan sahabat ni macam orang bercinta, berkasih sayang. Orang berjuang macam tu.
Dia buat apa? Kalau hari ni kenapa orang kurang kasih sayang? Sebab tak berjuang, tak buat dakwah, tak hidup kat agama. Kita tak ada tujuan hidup. Kasih sayang tu hilang. Mula mengungkit, tuntut hak. Berlaku sebab apa? Tak buat dakwah. Orang yang sama-sama buat dakwah, suami isteri buat dakwah. Dia tak tuntut hak. Dia sibuk nak tunaikan hak umat ni. Dia sibuk tuntut hak, tunaikan hak umat ni. Sebab tu Nabi kata saudaraku ialah orang yang tak pernah tengok aku, tak pernah dengar aku, tak tengok wahyu diturunkan, lebih kurang maksudnya tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Dia menyayangi orang yang belum lahir dalam dunia. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, untuk itu kita kena sebarkan kasih sayang di kalangan manusia. Beritahu dia Allah sayang dia. Jumpa mana-mana orang, beritahu Allah sayang dia. Bukan kita cakap, Allah cakap. Jadi mudah-mudahan petang ni nanti kita ada buat usaha ziarah pintu ke pintu. Ni yang mula-mula sekali dalam agama yang Nabi SAW buat 23 tahun setiap hari tanpa miss. Apa dia? Nabi SAW mengajak manusia kepada Allah. Tu dakwah. Kita macam ni saya ceramah, orang datang, cakap macam ni orang datang. Ni majlis ilmu, belajar dan mengajar ilmu. Ni amalan yang besar di Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Belajar mengajar ilmu ni amalan yang sangat besar. Dan mula-mula sekali yang Nabi SAW buat ialah mengajak orang yang tak datang masjid ke datang masjid. Orang tak kenal Islam, ajak kenal Islam. Jadi sebab tu kita kena buat usaha ziarah. Petang ni pukul kita buat ziarah, kita pergi setiap pintu, beri salam, kata Muhammad Yusuf, kita jalan sambil tengok ke tanah dan kita kata ya Allah, satu masa tak lama saya akan masuk dalam ni. Sambil jalan tengok tanah. Lari mana pun dalam dunia, bawah dia tanah. Larilah mana dalam dunia, tinggi mana pembangunan tu, di atas tanah juga. Cantik mana pun kenderaan tu, di atas tanah juga. Macam mana pun kita tinggal, naik kapal terbang mana pun, tapi satu masa dia kena mendarat atas tanah juga. Jadi kita semua akan balik di bawah tanah ni, kita akan balik pergi sana. Dan bukan pergi tak balik-balik dah, ada kehidupan yang selama-lama. Untuk tu kita buat usaha ziarah. Dan sangat penting kita buat usaha dakwah. Sebab dakwah tulang belakang agama. Agama dakwah tulang belakang agama. Ziarah ni tulang belakang kepada dakwah. Asas pada dakwah ni pergi jumpa setiap orang, mengajak pada Allah SWT. Ni amalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Ini semua saya bersedia insya-Allah untuk petang ni buat usaha ziarah sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.